Lepas 2018 saya tanya dia, Tan Sri tak sihat, Tan Sri ada kanser, Tan Sri ialah, jadi apa rancangan Tan Sri? Saya ingat lagi yang dia jawab. Dia beritahu saya tak berminat lah, saya pernah jadi timbalan Perdana Menteri semua, saya kalau saya nak apa-apa saya jadi Perdana Menteri je lah. Dia tahun 2018. Tan Sri Muhyiddin, anda telah diberikan peluang oleh Allah untuk jadi Perdana Menteri. Tebuk atap tak tebuk atap tu belakang kira lah. Tapi Allah dah bagi pun jadi Perdana Menteri 18 bulan. 18 bulan yang derita untuk rakyat. 18 bulan yang mewariskan hutang yang sebegitu besar kepada kami sekarang. 18 bulan yang jana tak jana wibawanya, habis duit rakyat kiri kanan. 18 bulan yang kami semua dikurung. 18 bulan yang ramai orang kehilangan keluarga. Bukankah lebih baik untuk tidak lagi terus buat kacau begini? Tapi taklah. Sebab dia masih lagi nak jadi Perdana Menteri, yang PAS itu masih lagi nak seberapa banyak jawatan. Akhirnya yang mereka buat ialah mereka terus bagi gambaran dan meracun, terutamanya Melayu yang muda-muda, bahawa kononnya bila ada gelombang yang besar, ini akan menjatuhkan kerajaan perpaduan. Saya sebenarnya tak kisah pasal itu, kalau tidak kerana itu ada kesan kepada keyakinan pelabur-pelabur asing kepada negara kita. Kita ambil alih kerajaan perpaduan dan pentadbiran ini dalam keadaan yang mencabar. Kita ada cabaran dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia semakin rendah. Kemudian kita juga ada cabaran dari segi kenaikan harga barang. Masa kita mula-mula ambil alih itu, Perikatan Nasional tinggalkan kadar inflasi yang paling tinggi. Sejak bila pun saya tak ingat dah. Dia dah dekat 5% masa tu. Malaysia jarang. 3% pun jarang. Zaman dia dah dekat 4.8%. Kalau tak tukar tu dia naik sampai ke 5%. Kita ambil alih pentadbiran dalam keadaan hutang sampai 1.5 trilion. Bayar bunga saja dekat 20-30 bilion setahun. Baik. Jadi pelabur-pelabur asing, dia tengok kat Malaysia. Dia kata, yalah Malaysia ni dah lah nampak macam tak ada industri baru. Lepas tu nampak macam bergolak lagi, masih lagi bergaduh. Sebelum itu asyik bertukar Perdana Menteri. Jadi dia tunggu sekejap. Kemudian nak dijadikan cerita pula, Amerika Syarikat terus naikkan kadar faedah dia. Lagi naik, lagi payah kita. Kerana bila dia naikkan kadar faedah dia, pelabur kata daripada aku letak duit dekat Malaysia, baik aku simpan dekat US. Lagi banyak pulangan. 4-5%. Kat Malaysia, 3% je. Dah payah lagi kita. Kemudian dalam tempoh 5-6 bulan pertama, walaupun duk tanyalah, apa kamu buat, apa kajian buat, apa kajian buat. Saya bersabar sebab bayangkan keadaan dia begini kan. Kalaulah kita buat macam itu kepada kerajaan PAS Kelantan 33 tahun. Bukan 6 bulan, 33 tahun. Kalau dulu, saya ingat masa saya kecil-kecil dah. Saya orang Terengganu kan. 3 suku darah Kelantan. Saya orang Besut. Jadi, yalah banyak keluarga Kelantan. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, air Kelantan tak adalah macam Starbucks sekarang. Adalah jernih lah sedikit. Yang dulu lah. Hasil daripada 33 tahun mereka memerintah, Starbucks pun tak nak buka dekat Kelantan. Tak boleh buat peniaga. Air tu makin teruk. Agaknya karat makin teruk dalam paip. Sebab 33 tahun kau buat apa sebenarnya? Tapi kita tak ada lah buat bising macam tu. Tak ada ratib tiap-tiap hari. Kita tak ratib kat dia tanya, yang dulu kamu seret pakcik-pakcik tua daripada seluruh Malaysia pergi berkumpul kat Padang Merbuk, bergaduh kononnya nak buat hukum hudud. Mana hudud kamu?
Kamu ada 33 bulan masa dalam kerajaan. Tak ada hudud. Kita tak adalah kata macam tu sebab kita tahu bahawa fokus kita ialah rakyat dan negara. Yang kita nak tumpu ialah macam mana nak bawa negara dan ekonomi ke landasan yang betul. Dan untuk itu kita tumpukan 4-5 bulan. Dia nak bising-bising lah. Dia nak kempen jatuhkan kerajaan ikut suka kamu lah. Kita perlukan 4-5 bulan yang pertama sejak kita ambil alih itu untuk kita rangka dasar yang baru-baru ini Datuk Seri Anwar lancarkan sebagai ekonomi madani. Baik, orang tanya, kenapalah lama sangat kamu tak buat apa-apa? Korang pernah semak tak sebelum ini, kerajaan-kerajaan sebelum ini, lama mana yang diambil masa untuk menghasilkan satu pelan ekonomi? Datuk Seri Najib dulu lebih kurang 12 bulan. Ambil alih April 2009, lancar di Parlimen sekitar Ogos, tak silap saya, 2010. Kemudian zaman Pakatan Harapan, saya tak tahu Azmin ada buat apa-apa tak. Saya tengok kerja dia duk ikut Mahathir pergi mana-mana. Jadi saya tak ingat dia ada lancar apa ke tak lancar, saya pun tak tahu. Kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dia tak lancar apa-apa pun. Dia tutup pintu kita dah lah. Tak ada. Kerajaan perpaduan ambil masa 7 bulan daripada tarikh kita diangkat untuk memikul amanah kerajaan untuk hasilkan satu dokumen perancangan ekonomi. Kau nak lama mana lagi? Kau nak cepat macam mana? Sebab kita juga tahu bahawa kerangka ekonomi itu bukan sebab nak menang undi. Kerangka ekonomi itu terutamanya ialah untuk meyakinkan pelabur-pelabur bahawa rancangan kita itu ialah rancangan yang baik, bukan rancangan yang populis, bukan rancangan yang angan-angan, rancangan yang tulus, ikhlas dan jujur dengan masalah-masalah yang kita ada. Jadi kenapa kita perlukan 6 bulan? Sebab pertama, kita kena semak semua perancangan-perancangan yang lepas-lepas.